Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nur Aziah Zainal Alam bagi langsung dari Parlimen Persidangan Dewan Negara Mesyuarat Kedua Penggal Kedua bagi Parlimen ke-15. Dan untuk maklumat anda, hari ini merupakan hari kedua terakhir sebelum persidangan Dewan Negara tamat pada esok dan kemudian ditangguhkan untuk persidangan yang akan datang. Dan sebelum kita ke aturan urusan mesyuarat untuk hari ini, kita lihat kembali tentang apa yang telah dibentangkan pada Dewan Negara pada minggu lalu, di mana ia berkaitan dengan pelibatan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di peringkat 100 syarikat tersenarai awam teratas meningkat kepada 29.7% pada 1 April 2023 berbanding 14% pada tahun 2016. Dan juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Aiman Atira Sabu ketika itu berkata hanya 2 buah kerusi sahaja lagi diperlukan bagi mencapai 30 sasaran untuk 100 syarikat tersenarai awam teratas. Dan selain itu juga beliau turut menambah bahawa statistik Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA menunjukkan statistik wanita di peringkat pengurusan tertinggi dalam sektor perkhidmatan awam ialah 38.8% hingga Disember pada tahun 2022. Dan selain itu juga ia berkaitan dengan projek rintis stesen minyak tanpa subsidi, di mana projek rintis stesen minyak tanpa subsidi di 2 stesen di Perlis sejak Februari lepas berjaya telah menjimatkan hampir 6 juta ringgit peruntukan subsidi minyak kerajaan. Dan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Yang Berhormat Fauziah Saleh berkata walaupun inisiatif yang diperkenalkan itu bersifat liberal, namun ia berkesan untuk mengekang ketirisan yang berlaku. Dan selain itu juga beliau turut berkata dalam tempoh 2 bulan pertama terdapat penurunan jualan minyak diesel dan RON 95 di stesen yang bersubsidi dengan penjimatan masing-masing 1.77 juta ringgit dan 3.89 juta ringgit. Dan pada masa yang sama katanya di stesen tanpa minyak subsidi juga terdapat peningkatan jualan diesel dan RON 95 dan 2 stesen minyak yang terlibat ialah di Padang Besar dan Wang Kelian di Perlis. Baik saudara, mengikut aturan urusan mesyuarat untuk hari ini terdapat beberapa soalan yang akan dibangkitkan di antaranya oleh Senator Tuan Amir bin Muhammad Ghazali yang meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah mekanisme pelaksanaan perlindungan khas kepada suri rumah ataupun skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR yang diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini. Dan juga soalan lain yang akan turut dibangkitkan oleh Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail yang meminta Menteri Ekonomi menyatakan berapakah bilangan syarikat tempatan yang telah melaksanakan dan juga melaporkan inisiatif takbir urus alam sekitar, sosial dan korporat ESG sehingga kini. Dan selain itu juga soalan yang diajukan oleh Datuk Wirakoh Naiwong. Dan sebelum itu ingin saya ingatkan sekali lagi bahawa selain di TV1 juga di saluran berita RTM anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my. Juga jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bawakan perhatian anda ke persidangan Dewan Negara sekarang. Silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya. Pertanyaan bagi jawab lisan. Adik-adik yang berhormat, sebelum saya menjemput yang berhormat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, sukacita dimaklumkan di atas meja mesyuarat telah diedarkan 2 naskah buku yang telah diterbitkan oleh Parlimen Malaysia baru-baru ini, iaitu pertama Journal of the Malaysian Parliament Volume 3 to 2023 dan 2 Merecu Jilid 3 2023. Kedua-dua bahan ilmiah ini bertujuan memperluaskan kepahaman berkaitan fungsi dan peranan institusi Parlimen serta mengandungi isu-isu terkini. Sabas dan tahniah serta diharapkan Parlimen pada masa akan datang dapat menerbitkan lebih banyak karya-karya ilmiah agar dapat dimanfaatkan oleh ahli Dewan, khususnya orang ramai amnya.
Ahli-ahli yang berhormat, amat sedih sekali kalau kita sebagai ahli Dewan tidak mengetahui fungsi, tanggungjawab dan ilmu yang ada hubung kait dengan Dewan. Saya bukanlah masuk bakul bawa sendiri. First term, saya dah belajar ilmu ini semua. Kena belajar supaya mengetahui, supaya kita lebih cekap sebagai ahli Dewan. Terima kasih. Saya teruskan sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan dispesialkan yang berhormat Senator Tuan Amir bin Muhammad Ghazali. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan nombor 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Senator yang amat prihatin tentang skim ini. Tan Sri Yang di-Pertua, Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022, Akta 838, telah dikuatkuasakan pada 1 Disember 2022. Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah menyediakan perlindungan kepada golongan suri rumah sebelum berumur 55 tahun apabila berhadapan dengan bencana domestik dan keilatan sewaktu melakukan urusan rumah tangga. Ia merupakan pengiktirafan kepada penglibatan suri rumah dengan izin ke ekonomi dan pembangunan institusi keluarga. Kementerian melalui Perkeso mengatur pelbagai mekanisme bagi memastikan skim keselamatan sosial suri rumah yang diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini mencapai matlamat pelaksanaannya seperti berikut. Yang pertama, mengadakan promosi kesedaran dengan izin roadshow dan advokasi di 54 buah pejabat Perkeso seluruh negara serta penyiaran melalui media massa untuk mempromosikan skim ini. Kita telah juga mengadakan pelancaran di peringkat kebangsaan skim ini pada 8 Februari 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pusat Konvensyen KLCC dan seterusnya pelancaran di peringkat negeri-negeri. Yang kedua, mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai agensi untuk memohon sumbangan penajaan caruman skim keselamatan sosial suri rumah kepada wanita dan golongan asnaf seperti Maidin, Bank Muamalat, Lembaga Tabung Haji dan daripada ahli-ahli parlimen serta Dewan Undangan Negeri. Dan yang ketiga, mengadakan program seranta pemimpin bersama masyarakat, aktiviti skuad prihatin dan sosial sinergi Perkeso. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini berdasarkan statistik dari tempoh Disember 2022 hingga 19 Jun 2023, seramai 178,098 orang wanita telah mendaftar dan mencarum dengan skim keselamatan sosial suri rumah ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Sila Yang Hormat. Bolehkah Perkeso mengkaji semula pembayaran advan 12 bulan yang dikenakan kepada mereka yang tergolong di bawah golongan tidak berpendapatan rendah seperti wanita yang menjaga ibu bapa, yang uzur atau menjaga golongan yang kurang upaya dalam keluarga miskin tegar? Terima kasih YB Senator. Untuk makluman yang berhormat Tan Sri dan ahli Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya untuk golongan B40, terutama yang golongan IKASI, memang otomatik dibayar oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan membayar, menyediakan sebanyak 20 juta untuk yang tersenarai dalam IKASI. Dan untuk makluman, yang tersenarai dalam IKASI di seluruh negara sebanyak seramai 166,666 orang. Dan semua ini dibayar oleh pihak kerajaan. Jadi saya fikir tidak timbul untuk review. Mungkin yang kita boleh ambil kira ialah mana-mana yang golongan B40 yang tidak tersenarai dalam golongan IKASI. Tapi ini yang inisiatif yang dibuat oleh Perkeso dan juga pelbagai pihak supaya kita minta supaya ada NGO, ada syarikat-syarikat yang menggunakan CSR masing-masing untuk mereka membantu untuk menampung keperluan golongan B40 yang tidak tersenarai dalam senarai IKASI. Okey, sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Sila Yang Hormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri yang penjelasan yang telah diberikan.
Takrifan suri rumah itu ada terdapat dalam perkeso itu adalah merujukkan seorang perempuan sama ada berkahwin atau tidak, ada belum, termasuk isteri, ibu janda, balu, ibu tunggal. Bagaimana pula kaum lelaki yang menguruskan rumah tangga secara sepenuh masa? Adakah termasuk dalam atau tidak? Sekarang kita ada house husband dengan izin, duda atau bapa tunggal, mintalah justifikasi daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator, Yang Berhormat Tan Sri. Inilah soalan pertama yang saya ajukan apabila saya mendengar taklimat ini. Tapi saya fikir ini sudah melalui kita sudah bentang di peringkat Parlimen dan juga telah dibentang di peringkat Dewan Negara ini dan telah diluluskan. Jadi buat masa ini takrifan yang telah dibuat oleh kerajaan Perkeso dan juga dipersetujui oleh ahli-ahli Parlimen dan ahli-ahli Dewan Negara sebelum ini ialah suri rumah wanita saja. Jadi kalau ada keperluan untuk mengambil kira kaum lelaki ini, saya fikir kita boleh fikirkan cadangan itu di kemudian hari lah. Tapi secara kolektif kerajaan telah bersetuju untuk pelaksanaan Akta Asosiasi Rumah 2022. Akta 838 ini hanya meliputi golongan perempuan saja sebagai permulaan. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Haji Hussein bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, inisiatif bagi meningkatkan penerimaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ataupun environmental, social and governance yang selalu disebut ESG telah mula diberi perhatian di dalam rancangan Malaysia ke-12. RMK 12 secara umumnya menggalakkan agar pemain industri menerima guna prinsip ESG ini dalam amalan perniagaan mereka bagi memastikan aktiviti ekonomi yang lebih mampan. Selain itu, sektor swasta disaran agar mengutamakan elemen ESG dalam pelaburan bagi menyokong agenda ekonomi hijau. Usaha ini akan meningkatkan tahap daya saing pemain industri tempatan dalam pasaran global kerana permintaan dan juga pematuhan ESG kini menjadi satu elemen penting yang dititik beratkan oleh pelabur-pelabur antarabangsa. Namun demikian, pelaksanaan dan pelaporan amalan ESG oleh syarikat-syarikat di Malaysia pada masa ini adalah masih lagi bersifat sukarela. Semua syarikat awam tersenarai ataupun public listed companies di Bursa Malaysia digalakkan untuk melaporkan amalan perniagaan yang mematuhi prinsip ESG. Pelaporan ESG akan dikuatkuasakan oleh Bursa kepada semua PLC pada tahun 2024. Maksudnya syarikat-syarikat PLC mesti mempunyai satu bahagian di dalam laporan tahunan mereka yang disyaratkan oleh Bursa yang menyentuh mengenai prestasi mereka melaksanakan ESG. Tuan Yang di-Pertua, dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana pula, secara umumnya prestasi amalan ESG masih lagi di tahap yang rendah. Ini berikutan tahap pemahaman dan kepentingan ESG yang masih kurang dan ada beberapa kajian ataupun dapatan yang membayangkan keadaan ini. Pertamanya ialah tinjauan PMKS 2023 oleh SME Corp pada bulan Januari hingga Februari 2023 menunjukkan hanya 39.9% daripada 1,489 responden yang menyedari kepentingan amalan ESG di dalam perniagaan mereka. Satu lagi kajian iaitu Malaysia's Business and Economic Condition Survey
yang dilaksanakan oleh Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia atau AXIM bagi tahun 2021 dan 2022 menunjukkan hanya 26% sahaja daripada PMKS ada kesedaran tentang amalan hijau. Oleh itu, Tan Sri Yang di-Pertua dan Ahli Dewan, Kementerian Ekonomi sebagai focal point dalam pelaksanaan ESG di Malaysia akan terus mempergiat usaha untuk menggalakkan penerimaan ESG di kalangan pemain industri. Dan ini akan melibatkan beberapa perkara, contohnya mewujudkan ekosistem ESG yang kondusif bagi mempercepatkan penerimaan ESG ini terutamanya di kalangan PMKS. Dan ekosistem ini akan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan dasar, garis panduan yang jelas, standard yang bersesuaian dan yang sama penting ialah elemen pembiayaan dan insentif yang mencukupi untuk peningkatan kesedaran, pemahaman dan penerimaan ESG di dalam perniagaan PMKS. Terima kasih. Soalan tambahan Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri, ESG atau Environmental Social Governance asalnya memang ditubuh atau dibentuk bagi mencari pelaburan ataupun mencari pelabur-pelabur awal yang berpotensi. Tetapi hari ini bukan sekadar mencari, mungkin pelabur pun mencari rakan kongsi yang mempunyai ESG. Setakat ini berapa peratus mungkin syarikat-syarikat JLC maupun lebih terkhusus kepada syarikat Bumi Putra yang terlibat dengan ESG. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya tidak ada angka yang khusus kerana seperti jawapan saya tadi, setakat ini sehingga tahun ini pelaporannya hanyalah bersifat sukarela. Dan itu belum ada lagi sama ada penguatkuasaan atau undang-undang. Dia semata-mata kepada pelaporan di peringkat bursa sahaja secara sukarela. Sebab itu, kita perlukan kerangka yang lebih laju untuk kita melibatkan dan memastikan seberapa banyak syarikat mula mempunyai elemen ESG di dalam perniagaan mereka. Dan terutamanya bila kita mengambil kira bagi SME yang mengeksport produk mereka ke pasaran antarabangsa kerana produk ini akan menjadi sebahagian daripada rantaian nilai yang dipakai oleh syarikat-syarikat dunia yang memerlukan pematuhan kepada ESG. Jadi insya-Allah dalam bulan yang akan datang perkara ini perlu dipercepatkan dan saya ambil soalan Yang Berhormat tadi sebagai satu keperluan untuk keseluruhan negara melihat ESG ini bukan semata-mata soal alam sekitar. Ia sebenarnya satu keperluan perniagaan untuk kita terus berdaya saing di pasaran antarabangsa. Terima kasih. Datuk Seri Mujahid. Terima kasih Tuan Ketua. ESG ekonomi masa depan, salah silap jangan jadi bahan. Madani adalah prinsip mampan. Izinkan saya buat tambahan. Saya baru baca tadi ni, dia kata kena bersopan santun ketika bertanya. Ini masa bertanya, bukan ya, mencela. Maknanya saya cuba nak praktiskan. Ya, mengkayakan bahasa. Profesor Awang Sarian ada. Saya punya soalan simple saja, because kebetulan soalan saya muncul pada 19 hari bulan tentang ESG. Saya ingin bertanya apakah timeline yang diberi kerana chain value dengan ekspor barang kita pun akan terkesan. Yang kedua, dalam Madani ada sebut tentang audit alam sekitar, upah bermaruah, keseimbangan antara pembangunan dan juga penempatan orang ramai dan sosial. So saya rasa ini adalah peluang terbaik bagi pihak Menteri Ekonomi selaku focal point tadi untuk speed up the process. Nombor satu, saya cadangkan kalau boleh buatlah audit
ESG supaya dari situ you work backward dan pastikan semua standard yang kita nak itu dapat di fit in kepada audit ESG, di mana untuk melabur dia kena ada penuhi audit yang kita telah sediakan kriterianya. Terima kasih. Yang betul. Boleh juga dalam form pertanyaan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Soal ESG ini sebenarnya lebih penting dari segi amalan kepada syarikat-syarikat kita kurang daripada pelabur. Kerana pelabur yang mahu masuk ke Malaysia selalunya menjadi keperluan kepada mereka untuk menggunakan kontraktor ataupun pembekal-pembekal yang ada rekod ESG yang baik. Jadi ada dua perkara di sini. Dari segi pelaburan itu saya ingat dasar-dasar kerajaan sekarang memang sudah mempercepatkan. Sebab itu tumpuan kita untuk 6 bulan pertama pentadbiran ini ialah mempercepatkan energy transition dengan izin Tan Sri Yang Ketua. Maknanya memastikan bahawa kapasiti ekonomi hijau kita ini boleh memenuhi tuntutan pelabur-pelabur. Tetapi yang lebih mencabar ialah soal bagaimana syarikat-syarikat kita dapat mula mematuhi elemen-elemen ESG, terutamanya dalam keadaan struktur ekonomi kita yang hanya 3% lebih sahaja yang syarikat besar. Kemudian syarikat sederhana ni hanya 2% sahaja. 95% adalah syarikat bersaiz kecil dan mikro. Sebab itu saya tidak fikir buat masa sekarang kita boleh meletakkan penguatkuasaan undang-undang ataupun garis masa yang mewajibkan, kerana ini akan menjadi kos yang besar kepada syarikat-syarikat ini. Jadi tumpuan kerajaan ialah bagaimana kita membina ekosistem yang kondusif itu untuk memastikan pematuhan dan pengenalan elemen ESG dalam perniagaan di kalangan syarikat PMKS terutamanya tidak membebankan. Sebab itu saya masih lagi belum ke jalan melaksanakan audit dan sebagainya lah. Kerana kita perlu galakkan dan kita perlu sediakan insentif yang sewajarnya supaya mereka boleh dapat melaksanakan itu secara sukarela. InsyaAllah. Saya sikit nak tanya itu sebab ESG ni melibatkan kos. Apa bantuan sokongan kerajaan yang boleh supaya syarikat-syarikat kita mematuhi ESG ni? Soalan daripada speaker. Terima kasih Tan Sri dengan soalan. Pertamanya Tan Sri yang penting ialah kerana kepakaran ataupun perkhidmatan yang melibatkan pengenalan dan pematuhan ESG ini masih lagi terhad di dalam ekonomi kita. Ia hanya ditawarkan oleh beberapa syarikat tertentu sahaja yang fokusnya ialah kepada syarikat-syarikat antarabangsa. Jadi kosnya mahal. Jadi perkara pertama ialah untuk kita mewujudkan sama ada melalui insentif bantuan kepada syarikat-syarikat kecil supaya jumlah perunding atau syarikat yang boleh menawarkan khidmat ini lebih banyak. Apabila lebih banyak dan permintaan itu lebih besar, maka ia akan mengurangkan kos yang perlu dibayar oleh syarikat-syarikat keseluruhannya. Jadi tumpuan buat masa sekarang dalam tempoh 1-2 tahun ini ialah untuk mewujudkan permintaan daripada syarikat-syarikat kecil yang insya-Allah kerajaan akan pertimbangkan bentuk bantuan kewangan untuk mereka mula melaksanakan secara sukarela, kerana melalui itu apabila lebih banyak pula syarikat yang boleh menawarkan khidmat pematuhan dan standard ESG ini, itu akan menurunkan kos untuk jangka masa yang panjang. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Penting. Jadi saya Yang Berhormat, saya dah soalan Yang Berhormat tadi dah. Jadi kita dah jawab 3, Menteri dah jawab 3 tu. Dalam peraturan 23/4 tu jelas, 3 tu jelas. Saya minta maaf lah ambil soalan tu tadi. Saya jemput sekarang Yang Berhormat Datuk Wirakoh Nai Kwang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3.
Tan Sri Yang Di-Pertua. YB Senator, isu perumahan swasta sakit dan terbengkalai seringkali dibangkitkan di Parlimen kerana ianya melibatkan isu awam yang mana pembeli tidak mendapat rumah yang dibeli dan terpaksa membuat bayaran balik kepada institusi kewangan yang terlibat dan dalam masa yang sama terus terpaksa menanggung kos yang lain seperti menyewa rumah dan sebagainya. Bagi menangani isu ini, KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara telah mengambil beberapa langkah proaktif untuk meningkatkan menangani isu projek perumahan terbengkalai. Di antara langkah-langkah yang sedang ataupun akan diambil adalah seperti berikut. Kementerian bertindak sebagai mediator bagi mencari jalan penyelesaian bagi mengadakan penyelesaian pembeli atau menyiapkan projek bersama pemaju asal, pemaju selamat atau pelikudasi sehingga mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Kedua, mewujudkan satu pasukan task force untuk memantau projek-projek sakit dan terbengkalai yang saya pengusikan untuk melihat isu-isu ini dengan lebih dekat dan mencari jalan penyelesaian segera dengan semua kerajaan negeri dan agensi yang terlibat sama ada pihak berkuasa tempatan, pejabat tanah, agensi teknikal sama ada di peringkat pusat atau negeri. Ketiga, mengadakan program kerjasama pintar ataupun smart partnership dan libat urus bersama kerajaan negeri, lembaga perumahan dan hartanah negeri, PBT, agensi kerajaan, agensi teknikal dan pemaju bagi mengenal pasti permasalahan dan mencari jalan penyelesaian bersama bagi menangani isu projek sakit dan terbengkalai di pelbagai peringkat. Keempat, memperkasakan syarikat berkaitan kementerian seperti Prima dan SPNB supaya lebih proaktif dalam menyelesaikan isu projek sakit mereka secara lebih telus dan efektif. Kelima, mengadakan taklimat berjadual kepada pemaju di seluruh semenanjung Malaysia berkaitan tanggungjawab dan kewajipan pemanju perumahan berlesen berdasarkan Akta 118 dan seterusnya. Bagi meringankan beban pembeli yang terkesan dengan projek-projek terbengkalai, Kementerian turut mengadakan beberapa inisiatif berikut. Pertama, mengeluarkan surat pengesahan projek sakit ataupun terbengkalai yang menyarankan perkara-perkara berikut supaya pihak bank pembiaya memberikan pengurangan atau pengecualian kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan atau membatalkan pinjaman perumahan dengan penyelesaian penuh dan juga pengecualian dengan kadar faedah. Dan juga yang lebih mudah adalah untuk merunding semula bersama Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA. Bagi pihak kementerian, kita terbuka kepada mana-mana stakeholders dengan izin berkaitan industri hartanah untuk kemukakan cadangan dan kaedah yang terbaik bagi mengatasi isu dalam industri ini bagi menjamin kepentingan pembeli sebaiknya. Sekian, terima kasih. Tan Sri. Soalan tambahan. Soalan tambahan, Tan Sri, betul? Rasa tu kena siapa yang soal tadi ni? Ya. Terima kasih Tan Sri yang betul. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya adalah sama ada kerajaan bersedia untuk membeli remitan cukai ke atas keuntungan yang diperolehi dari pemilihan projek perumahan terbengkalai kepada pemaju yang membantu kerajaan memulihkan dan menyelamatkan projek perumahan terbengkalai. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih YB Senator. Buat masa ini memang kalau dari segi projek terbengkalai, kalau berdasarkan data yang kita ada 112 projek yang terbengkalai. Daripada jumlah tersebut 49 ini ada di Semenanjung saja yang di Semenanjung yang Di-Pertua, dan juga kalau saya boleh letakkan dia punya caveat bahawa projek yang ini yang kita boleh trace ataupun kesan kerana mereka berlesen. Ada juga kes-kes tertentu yang mana projek itu terbengkalai tapi tidak berlesen. Itu ada satu lagi penyakit yang kita hadapi dalam industri ini. Cuma daripada cadangan yang berhormat tadi, memang saya akan bincang dengan pihak kementerian. Itu adalah satu cadangan yang baru. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, selain menguruskan projek terbengkalai, untuk makluman Dewan juga, kita dalam usaha untuk mengurangkan projek yang sedang sakit ini daripada terus terbengkalai. So daripada sudut itu, kita cuba
cari penyelesaian yang dah memang terbengkalai, tapi pada masa yang sama kita tengah berusaha sebaik mungkin untuk kurangkan projek-projek yang sakit yang kami umur hampir setiap bulan ini daripada jatuh menjadi lebih teruk sehingga terbengkalai. Tambahan. Soalan tambahan. Answer yang Ketua. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya. Ini menteri kena jawab soalan ni. Okey, saya pasal saya dah sadu. Okey, terima kasih. Kerajaan silih berganti. Jawapan yang diberi sama macam tu je. Jadi boleh tak dengan segala alasan-alasan yang diberi kerajaan kita nak angka lah, senang. Kalau sekian banyak, okey, berapa puluh ribu, tahun-tahun berapa dapat diselesaikan? Hanya jawapan ni, kerajaan mana-mana, inilah jawapan dia. Kita nak sekarang ni biar Dewan rakyat tahu, okey, dalam 3 tahun berapa dapat diselesaikan? Dalam 5 tahun berapa dapat selesai? Kita main angka depan. Senang, kita nak pantau. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya pun sebenarnya setuju dari segi kepayahan yang kami hadapi. Projek rumah ini bukan boleh diselesaikan dengan sekelip mata. Sebagai contoh yang 112 tadi, daripada 112 tu 105 itu terbengkalai sebelum 2015. Sebagai contoh, itu angka yang terbengkalai. Jadi sebab itu ketika ini untuk tempoh 6 bulan apabila kita tubuhkan task force khusus melihat kepada isu ini, kita cenderung untuk menghalang seberapa banyak lagi projek sakit yang akan menjadi terbengkalai. Jadi angka yang kami kongsikan setiap bulan, yang saya update, memang saya buat sidang media dan saya mohon juga Yang Berhormat lepas ni pun boleh ikuti isu ini dengan lebih rapat supaya ada check and balance di situ. Sebagai contoh, untuk projek sakit yang kita umumkan sehingga 30 April adalah sebanyak 481. Untuk tahun ini saja, tempoh yang sama, kita telah berjaya lancarkan balik projek sakit sehingga dapat CCC sebanyak 118 projek. Cuma untuk projek yang terbengkalai tadi, bila tadi sakit, dia ada 2 kategori yang berbeza. Jadi yang untuk terbengkalai pula ini, sememangnya macam saya nak bagi pecahan tadi, ada yang masih statik, maksudnya belum ada apa-apa sebarang tindakan. Sama ada dari segi pihak pemaju yang sudah gulung tikar dan sebagainya. Cuma yang untuk tahun ini yang kita telah kenal pasti adalah untuk berdasarkan sedikit bajet yang kami terima itu, kita dah kenal pasti beberapa projek yang kita akan selesaikan di 5 buah negeri yang terbengkalai ini. Jadi dari segi angka itu, memang dalam kepala saya banyak angka-angka yang kita teliti ini. Cuma untuk bagi ialah kepada usaha kita bersama ini, memang kita mohon supaya dalam industri perumahan yang berlaku ketika ini, paling sukarnya adalah bila telah terbengkalai, maka segala perkara itu perlu dibuat semula. Maksudnya kena terbengkalaikan, kena cari kontraktor penyelamat. Jadi daripada segi itu, Yang Berhormat Senator, betul, mungkin dari segi jawapan itu mungkin tidak selaju program-program kerajaan yang lain, kerana yang kami tanggung ini banyak kes-kes yang bertahun lamanya. Kalau tambahan boleh satu lagi? Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan tambahan saya, ada di kalangan pembeli rumah di projek perumahan terbengkalai yang sudah pun meninggal dunia sebelum isu ini diselesaikan. Adakah kementerian berhasrat untuk mempunyai satu mekanisme yang mampu atau supaya waris atau ahli keluarga pembeli yang masih belum mendapat rumah mendapat keadilan sewajarnya? Terima kasih. Terima kasih YB Senator, terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan itu memang spesifik kepada masalah untuk sesetengah keluarga yang terikat dengan projek sakit ataupun terbengkalai ini. Apa yang berlaku di pihak kementerian sendiri, perjanjian yang dimasuki oleh mana-mana pembeli adalah perjanjian antara pembeli dan juga pemaju. Maksudnya kerajaan bertindak sebagai kerajaan, memberikan lesen untuk pemajuan, memantau sehinggalah projek itu selesai ataupun disiapkan. Jadi apabila berlaku masalah sedemikian rupa, bukan sahaja yang terbengkalai, malah projek yang sihat pun, tetapi sekiranya
antara mereka yang memasuki perjanjian itu mungkin sudah meninggal dunia dan sebagainya. Saya rasa perkara itu melibatkan kontrak. Jadi yang itu kena tengok dari sudut kontrak yang antara pembeli dan juga pemaju. Cuma dalam keadaan bila projek yang terbengkalai ini ada yang memakan masa belasan tahun sehingga puluhan tahun, dan kes-kes ini sebenarnya memang mencari antara kekangan, bukan soal kepada keluarga sahaja tetapi kepada kerajaan untuk mendapatkan persetujuan sekiranya usaha kita untuk memulihkan kembali projek yang terbengkalai itu memerlukan konsen ataupun persetujuan daripada setiap pembeli. Jadi isu ini sebenarnya rumit. Cuma setakat ini itulah bagi saya jawapan yang boleh saya berikan kepada YB Senator. Terima kasih. Ya, yang boleh soalan tambahan lagi satu? Speaker. Tunggu. Tak boleh lagi. Ini soalan rakyat nak tahu. Soalan saya ni soalan rakyat yang nak tahu. Tunggu masa berbahas yang Yang Berhormat boleh bahas. Ya. Yalah nak bahas. Saya tahu Yang Berhormat dah bangun 2 kali dah. Saya tahu, saya lihat. Ya. Untuk memperingat semua, istilah speaker tu tak ada dalam perlembagaan dan peraturan dan undang-undang ya. Untuk orang yang duduk kat sini. Yang di sini ialah sama ada dipanggil presiden dalam bahasa Inggeris ataupun yang dipertua Dewan Negara. Jadi minta kita familiar ourselves dengan istilah yang sebenar. Speaker mungkin boleh direfer ke Dewan Rakyat, tetapi di Dewan Negara, presiden ataupun yang dipertua Dewan Negara. Terima kasih. Saya menyebut Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Haji Muhammad Ramli. Terima kasih Tan Sri yang dipertua Dewan Negara. Soalan saya, soalan nombor 4. Tan Sri yang dipertua, terima kasih kepada Datuk Wira Dr. Hatta Ramli yang bertanya soalan ini. Kerajaan sentiasa komited untuk meningkatkan tahap literasi keuangan dalam kalangan rakyat Malaysia, memandangkan ianya merupakan kemahiran hidup yang penting bagi membina ketahanan keuangan, terutamanya dalam kalangan belia, bagi menjamin kesejahteraan keuangan mereka. Jaringan Pendidikan Kewangan atau lebih dikenali sebagai dengan izin Financial Education Network atau FEN, FEN, terus menggiatkan usaha untuk meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan pengetahuan dan amalan keuangan untuk pengurusan keuangan yang berhemat. Antara pencapaian utama FEN menerapkan elemen pendidikan keuangan dalam semua peringkat pengajian sekolah bermula daripada prasekolah sehingga ke peringkat menengah atas. Modul pendidikan keuangan juga telah diperkenalkan sebagai subjek elektif di 35 institusi pengajian tinggi awam dan swasta melibatkan hampir 30,000 pelajar. Antara 2021 dan 2022, FEN telah melaksanakan lebih 500 inisiatif pendidikan keuangan dengan interaksi melebihi 11 juta. Inisiatif ini merangkumi semua peringkat umur dan tahap pendapatan serta memberi penekanan kepada golongan rentan, terutamanya belia dan B40. Dalam meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan literasi keuangan ialah penganjuran program Bulan Literasi Keuangan atau Financial Literacy Month, FLM dengan izin sepanjang bulan Oktober. Dah 3 kali Oktober kita lakukan. FLM 2022 memberi penekanan terhadap mesej kepentingan celik keuangan digital dan jenayah penipuan atau scam untuk membantu rakyat membina ketahanan keuangan. Bulan Literasi Keuangan menggunakan bas FEN menjelajah ke 61 lokasi, menyantuni lebih 20,000 rakyat dan mendapat lebih 3.2 juta interaksi. Jaringan pendidikan keuangan ini adalah merupakan inisiatif keuangan bagi semua lapasan masyarakat menerusi pelbagai platform, antaranya peneripan pendidikan pengurusan keuangan peribadi. Yang kedua, pertandingan video pendek My Duit Story siri 3.0. Yang ketiga, kempen Bulan Literasi Keuangan akan dianjurkan sekali lagi sepanjang bulan Oktober tahun ini. Dan yang akhir, rakyat boleh lawat laman web yang menyediakan alat dan sumber pendidikan keuangan secara percuma melalui laman web FEN di www.fennetwork.my. Laman web ini mengandungi lebih daripada 800 alat dan sumber celik keuangan oleh ahli dan rakan usaha sama FEN bagi memastikan apa yang dipanggil sebagai scam itu dapat kita atasi. Terima kasih.
Ya, silakan Yang Amat. Ya, soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya puas hati dengan jawapan yang agak menyeluruh dan disebut ini adalah kepentingan untuk membina kemahiran hidup, ya, living skill dengan izin kepada anak-anak muda kita. Tetapi disebut juga tadi bahawa antara punca-punca kebangkrapan ini adalah menjadi mangsa penipuan, ya, penipuan dan juga skam yang berlaku berleluasa kerana ada sebahagian daripada anak muda kita tak sabar nak jadi kaya. Jadi apa langkah-langkah kementerian untuk menangani dan mencegah daripada skam ini berleluasa? Terima kasih. Tan Sri Di-Pertua, antara langkah-langkah kerajaan untuk mengurangkan skam ini, pertama kita telah menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Pusat Keuangan Jenayah, Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan, NSRC. Satu lagi, Tan Sri, rakyat boleh menelefon 997. Sekarang pun Yang Berhormat boleh telefon 997, nanti akan dijawab apa masalah dan segala maklumat boleh diberi. Kita juga telah mengambil langkah pencegahan peralihan penghantaran kata laluan. Kemudian bank-bank telah memperkenalkan kill switch bagi membolehkan pelanggan membekukan akaun dengan segera, ya. Dan saya ingin berkongsi lah tentang skam ni. Memang kita ada laporannya. Statistik kes jenayah atas talian 2019 hingga 2023 bulan Mei. 19, 20, 21, 22, 23 hingga Mei. Skam belian online 33,073. Pinjaman tidak wujud 20,360. Love scam pun ada, Tan Sri. 5761. Phone scam 10,925. Skam pelaburan 10,718. Business email compromise 207. Tipu mengguna SMS 648. Jumlahnya 81,692. Jumlah kerugian skam belian online 365 juta lebih kurang. Pinjaman tidak wujud 210 juta ringgit. Love scam 268 juta ringgit. Phone scam 637 juta ringgit. Skam pelaburan 984 juta ringgit. Business email scam 134 juta ringgit. Tipu SMS 7,5 juta ringgit. Jumlahnya, Tan Sri, 2,6 bilion ringgit. Penipuan kerugian jenayah atas talian 2019 hingga Mei 2023. Dia perkara yang serius, maka kita akan terus melaksanakan apa yang patut dilaksanakan. Antaranya ialah penangkapan 43,959 dah ditangkap kes penangkapan dan dibawa ke mahkamah 30,065 pertuduhan jenayah ini. Terima kasih. Tan Sri. Ya, silakan. Ya, terima kasih Yang Di-Pertua. Sejajar dengan pindaan Akta Insolvensi 1967 yang telah pun diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen, apakah bentuk sokongan yang disediakan secara kolektif oleh MOF atau Kementerian Kewangan serta kementerian-kementerian lain dalam menyediakan platform jana pendapatan kepada golongan muda yang dilepaskan daripada status kebangkrapan, dan bagaimana kerajaan menghakis stigma negatif oleh golongan majikan swasta terhadap individu bankrupt yang telah menerima pelepasan automatik menurut pindaan Akta 360 tersebut. Sekian, terima kasih. Tan Sri Di-Pertua, Kementerian Kewangan mengetahui tentang isu bankrupt ini, tetapi kementerian yang sebenar menjaganya ialah Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Tapi saya ada maklumat yang sini saya boleh kongsikan. Bilangan belia bankrupt daripada 2014 hingga 31 hari bulan 5, 31,140 belia bankrupt. Dan antara Datuk Kesabadas, antara yang kita lakukan, Parlimen pada Ogos 2019 telah meluluskan untuk meningkatkan had minimum muflis dari 50,000 kepada 100,000 di dalam Akta 360. Kemudian pelepasan automatik telah diperkenalkan oleh kerajaan, Akta 360. Jabatan Insolvensi sedang menguruskan tentang perkara ini, tapi yang terlibat tentang bank negara ini ialah AKPK,
iaitu agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Kita ada program-program pengurusan kredit untuk membantu golongan bankrupt untuk terus hidup, ya, mengelakkan tindakan undang-undang seperti kebangkrapan, lelongan harta dan sebagainya, outreach. Saya juga ingin maklumkan saya akan melawat AKPK dalam jadual pukul 11 kena tiba di AKPK Tan Sri. Jadi saya rasa tak ada soalan tambahan lagi lah lepas ni sebab. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menyebut Yang Berhormat Tuan Haji Aziz bin Arifin. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 5. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim melalui Agensi Jabatan Meteorologi Malaysia bertanggungjawab dalam memantau cuaca panas di Malaysia. Gelombang bahaba adalah fenomena keadaan cuaca yang mengalami satu tempoh suhu tinggi yang melebihi suhu maksimum purata harian. Di Malaysia, tarifan gelombang bahaba adalah apabila suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius untuk tempoh 3 hari berturut-turut. Untuk maklumat ahli yang berhormat, antara langkah-langkah proaktif dalam pemantauan cuaca panas di Malaysia, MET Malaysia ada mengeluarkan laporan kemarau meteorologi pada setiap bulan bagi memantau situasi kemarau berdasarkan indeks kemarau yang telah dipersetujui di dalam peraturan tetap. Pengendalian bencana kemarau di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara. Laporan ini dikeluarkan setiap bulan dan turut dipaparkan di laman sesawan jabatan. MES Malaysia juga bertanggungjawab dalam memantau status cuaca panas di seluruh negara. MES Malaysia memantau suhu maksimum harian dan menghebatkan status cuaca panas setiap hari di medium hebahan rasmi MES Malaysia seperti di laman sesawan jabatan dan media sosial rasmi jabatan. Antara langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan gelombang cuaca panas untuk memantau risiko kebakaran hutan atau tumbuhan, MES Malaysia mengoperasikan Fire Danger Rating System bagi kegunaan agensi yang terlibat dalam pengurusan kebakaran hutan semasa musim panas dan kering. Produk-produk sistem ini digunakan sebagai panduan untuk menjangka kelakuan atau sifat api kebakaran. Sesuatu titik panas yang mengelakkan berlakunya kebakaran terbuka secara meluas yang mengakibatkan cerebu. Jabatan juga sentiasa memantau status El Nino dan mengematskini maklumat tersebut dari masa ke semasa kepada semua pemegang taruh. MES Malaysia juga bersedia memberikan khidmat nasihat kepada kebakaran teknikal dalam pelaksanaan operasi pembenahan awam. Operasi tersebut hanya boleh dilaksanakan dalam keadaan atmosfera dan keutuhan awan yang bersesuaian. OPA akan dilaksanakan sekiranya terdapat keperluan bagi meningkatkan paras air di empangan untuk kegunaan domestik, pencanaan kuasa elektrik serta pertanian dan mengurangkan kawasan cerebu akibat cuaca panas dan kering. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Soalan tambahan. El Nino pernah melanda negara sebanyak 12 kali, iaitu sejak 1951 hingga 1952. Dan kejadian yang paling teruk ialah pada 1997 hingga 1998 dengan suhu tertinggi 40.1 darjah Celsius direkodkan di stesen meteorologi Cuping Perlis pada 9 April 1998. Adakah terdapat
perancangan daripada pihak kementerian bagi membangunkan sistem amaran awal gelombang haba panas di kawasan-kawasan hotspot dalam menyampaikan amaran awal kepada penduduk sekitar untuk berjaga-jaga khususnya fenomena El Nino, dan berapakah kos yang perlu ditanggung oleh pihak kerajaan bagi menjalankan proses pemenuhan awan yang di satu-satu kawasan, serta adakah terdapat sebarang kengkangan yang mengakibatkan pemenuhan awan tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan yang terima kasih Yang Berhormat Senator. Malaysia telah mewujudkan peraturan tetap operasi pengendalian bencana kemarau selaras dan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20 agar mekanisme pengurusan bencana kemarau dapat dijalankan dengan terselaras dan teratur. Pada masa ini masih tiada lagi sistem amaran awal gelombang haba dibangunkan bagi menyampaikan amaran awal kepada penduduk sekitar mengenai gelombang haba. Walau bagaimanapun, Malaysia mempunyai rangkaian stesen pemantauan suhu meliputi setiap daerah bagi memantau keadaan suhu panas di seluruh negara. Stesen pemantauan ini akan sentiasa ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan negara. Untuk malam hari yang berhormat, operasi pembenahan awan adalah proses untuk menghasilkan hujan dengan menyumpul larutan garam yang dilarutkan dalam air ke dalam awan. Kuantiti garam yang digunakan dalam OPA sebanyak 200 kilo dilarutkan dalam 1,500 liter air bagi setiap tangki. Bagi setiap penerbangan, 4 tangki air dengan jumlah larutan sebanyak 6,000 liter. Garam yang digunakan adalah garam biasa yang digunakan dalam masakan dan tidak akan memberikan kesan kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Paras ketinggian yang sesuai untuk melakukan OPA adalah sekitar 6,000 hingga 10,000 kaki dari paras laut. Keadaan atmosfera yang sesuai untuk melakukan OPA adalah pertama, telah atmosfera yang lembap. Kedua, utara yang atmosfera yang tidak stabil. Ketiga, wujudnya awan hujan bersesuaian iaitu kumulus menara. Keempat, arah dan kelajuan angin yang sesuai. Kos yang terlibat bagi menjalankan operasi pembenahan awan di satu-satu kawasan adalah melibatkan perkara-perkara seperti berikut, iaitu pertama, kos pesawat untuk setiap kali penerbangan yang ditanggung oleh kerajaan negeri atau mana-mana agensi yang membuat permohonan untuk melakukan OPA yang diangkatkan sekitar ringgit Malaysia 80,000 bagi setiap operasi. Kos larutan kedua, kos larutan garam untuk operasi selama 3 hari adalah sebanyak ringgit Malaysia 10,000 ditanggung oleh Make Malaysia. Ketiga, kos-kos logistik yang lain untuk pelaksanaan operasi. Kekangan yang dihadapi dalam pelaksanaan OPA adalah keadaan atmosfera yang tidak sesuai seperti keadaan awan hujan bersesuaian yang terbentuk dan kadar kelembapan serta kandungan uap air yang rendah dalam udara boleh menghalang pembentukan awan daripada berkembang pesat. Selain itu, tiupan angin yang kuat juga boleh merencatkan pembentukan awan hujan. Menolak awan menjauhi kawasan sasaran dan mengganggu proses pembenahan ketika semburan lautan garam ke dalam awan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat.
Tuan Ibu Ketua, seramai 31,140 individu dari golongan belia yang berusia 35 tahun ke bawah telah didaftarkan sebagai bankrupt sejak tahun 2014 sehingga bulan Mei 2023 berdasarkan rekod Jabatan Insolvensi Malaysia MDI, di mana pecahannya mengikut tahun adalah seperti di lampiran A. Kerajaan berprihatin terhadap isu golongan belia menjadi muflis dan telah mengambil langkah-langkah berikut untuk membendung isu ini. Pertama, semasa sesi pembentangan Belanjawan 2023 pada 24 hari bulan Februari 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan dasar kerajaan untuk memberikan peluang kedua kepada rakyat yang telah diisytiharkan bankrupt, termasuklah golongan belia. Kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membantu bankrupt dengan jumlah hutang berskala kecil, iaitu di bawah jumlah RM50,000 yang memenuhi syarat dapat dilepaskan daripada kebankruptan bermula 1 bulan Mac 2023. Kedua, MDI telah juga meminda Seksyen 5 Subsection 1 Subsection A Akta Insolvensi 1967, iaitu Akta 360, melalui Akta Insolvensi Pindaan 2020 atau Akta A1624 yang telah diwartakan pada 22 hari bulan Oktober 2020 dan berkuat kuasa sejak 1 hari bulan September 2021. Pindaan ini adalah untuk menetapkan nilai had minima keberhutangan kepada RM100,000. Peningkatan had minimum muflis ini secara tidak langsung telah membantu mengurangkan peratusan bankrupt yang didaftarkan dengan MDI, termasuklah golongan belia. Ketiga, peruntukan berkenaan pelepasan automatik telah diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2017 di bawah Akta 360. Peruntukan pelepasan automatik tersebut membolehkan bankrupt, termasuklah dari belia, golongan belia, dilepaskan dari kebankruptan dalam tempoh yang singkat, iaitu 3 tahun dari tarikh pemfailan pernyataan hal ehwal ataupun PHE dengan MDI. Kerajaan juga telah membuat penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan automatik ini melalui Rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 yang telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 bulan Mei 2023 dan di Dewan Negara pada 19 bulan Jun 2023. Keempat, pada tahun 2017, perkiraan sukarela ataupun voluntary arrangement dengan izin telah diperkenalkan di bawah Akta 360. Proses perkiraan sukarela membolehkan individu yang berhadapan dengan prosiding kebankruptan memohon kepada mahkamah untuk penggantungan prosiding dan berunding dengan pemiutang berhubung dengan cadangan bayaran balik hutang. Apabila persetujuan dicapai, tiada perintah kebankruptan akan direkodkan. Kelima, kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan prinsip layanan adil kepada pengguna kewangan dan amalan pembiayaan yang bertanggungjawab bagi membantu masyarakat termasuk golongan belia yang mengalami masalah keberhutangan yang serius. Institusi kewangan perlu memastikan peminjam yang menghadapi kesulitan membayar balik pinjaman dilayan dengan adil dan diberi pertimbangan sewajarnya. Keenam, individu yang mempunyai masalah kewangan serius termasuk di kalangan belia juga boleh mendapatkan khidmat, nasihat dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kaunseling pengurusan kredit AKPK. Khidmat tersebut adalah percuma dan sebagai contoh, program pengurusan kredit PPK boleh membantu peminjam membuat penstrukturan semula hutang sedia ada untuk pembayaran balik pinjaman. Perkara tersebut dapat menghindari peminjam daripada tindakan undang-undang seperti kebankruptan atau lelongan harta. Dan ketujuh, MDI turut mengadakan program outreach bersama golongan belia bagi memupuk amalan pengurusan kewangan yang baik di kalangan belia. Program ini bertujuan memberikan pendedahan
kepada belia berhubung kesan individu, kesan keberhutangan yang serius dan kebangkrapan ke atas seorang individu. Dan akhirnya, 35 institusi pengajian awam dan swasta telah pun memperkenalkan modul pendidikan kewangan sebagai subjek elektif yang diperkenalkan oleh AKPK di peringkat institusi pengajian tinggi yang membawa kepada 2 jam kredit dan juga diiktirafkan oleh the Malaysian Qualifying Agency atau Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Itu saja Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Silakan Yang Amat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah selepas pindaan yang kita buat pada minggu lepas, bilakah nilai ambang 100,000 itu akan mula berkuat kuasa? Yang pertama. Yang keduanya, bagi mereka yang dilepaskan oleh kerana kita naikkan nilai ambang tadi, adakah kadar faedah pinjaman yang waktu dia muflis itu dibekukan, adakah dia akan kembali dikenakan? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Berkenaan dengan pindaan yang telah pun diperkenalkan, ini akan berkuat kuasa setelah ianya diwartakan dan diberi melalui proses pemoratan. Selepas itu ia akan berkuat kuasa. Berkenaan dengan soalan kedua, iaitu OPR, I believe. Adakah itu soalan kedua? Minta maaf. Pinjaman yang dia macam pinjaman peribadi, pinjaman yang menyebabkan dia bankrupt tadi. Ya, berkenaan dengan sama ada ianya akan dibekukan interest rate. Adakah itu soalan? Ini adalah satu soalan sangat yang perlu dijuruskan kepada Kementerian Kewangan oleh kerana ini adalah di bawah bidang kuasa kementerian tersebut. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Saya soalan tambahan Tan Sri. Boleh? Okey. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan saya pendek je. Kadar kebangkapan ini kebanyakan berlaku daripada golongan muda. Dan apakah langkah-langkah kerajaan untuk memberi kesedaran kepada golongan muda ini, bagaimana dengan pengurusan keuangan itu supaya mereka ini tidak terjebak ke dalam kebangkapan, sebab kita tahu kebangkapan ini berpunca daripada pinjaman peribadi dan juga kredit kad. Dan adakah kerajaan boleh masukkan dalam silibus seperti di dalam sekolah menengah? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya ingin membuat sedikit pembetulan kepada jawapan saya tadi, iaitu berkenaan dengan 100,000 nilai ambang tersebut. Ini saya percaya adalah dibuat melalui pindaan-pindaan di dalam tahun 2020, bukan pindaan-pindaan baru-baru ini. Oleh yang demikian, pindaan-pindaan tersebut adalah sudah enforce dengan izin Tuan Yang Bertuah. Kepada soalan seterusnya, sama ada kerajaan bercadang untuk memasukkan kursus ataupun memasukkan subjek ke dalam silibus berkenaan dengan isu ini, di peringkat sekolah menengah, saya percaya ianya belum diperkenalkan pada masa ini, tetapi seperti yang telah pun saya katakan tadi, ianya telah pun diperkenalkan di beberapa institusi pengajian awam dan swasta pada masa ini, dan ini merupakan satu cadangan yang boleh diambil kira. Saya percaya ini adalah satu cadangan yang baik. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Hormat. Saya menjemput Datuk Yohanes binti Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dan agensi-agensinya sentiasa komited untuk membantu usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS
termasuk yang masih lagi terkesan dengan pandemik dan kenaikan kadar dasar semalaman OPR. Oleh itu, bagi mana-mana usahawan yang menghadapi kesukaran untuk membayar semula pembiayaan yang diterima daripada agensi-agensi di bawah kementerian ini, KUSKOP menyeru agar mereka tampil ke agensi-agensi tersebut supaya penilaian dapat dibuat bagi tujuan, penjadual dan penstrukturan semula pembiayaan. Untuk makluman yang berhormat, yang Tan Sri Yang di-Pertua, bagi tahun 2023 sebanyak 3,240 akaun telah distruktur semula oleh Tekun Nasional yang melibatkan jumlah pembiayaan 35.45 juta. SME Bank pula telah menstruktur semula sebanyak 137 akaun yang melibatkan pembiayaan sebanyak 524.8 juta ringgit. Dan Bank Rakyat pula telah menstruktur semula akaun sebanyak yang melibatkan jumlah pembiayaan sebanyak 19.7 juta. Kesemua ini adalah bagi tahun 2023 sahaja. Selain itu, KUSKOP turut menyediakan bantuan bersepadu kepada PMKS tempatan meliputi aspek produktiviti dan otomasi, aplikasi dalam talian, e-dagang, aplikasi teknologi maklumat serta pelbagai program pembangunan kapasiti termasuk khidmat nasihat, bantuan teknikal dan akses kepada kemudahan kewangan dalam membantu para usahawan untuk membangunkan dan mempertingkatkan perniagaan mereka. Sekian, terima kasih. Silakan. Soalan tambahan. Apakah kriteria yang dilihat untuk menyalurkan munafat ini kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana iaitu PMKS, terutama dalam keadaan ekonomi yang agak perlahan sekarang? Itu. Yang berhormat, setiap peniaga atau PMKS menghadapi cabaran bukan hanya kerana kesan daripada pandemik, ada juga yang terkesan akibat daripada bencana banjir dan pelbagai cabaran yang mereka menghadapi. Dan berkenaan dengan soalan apakah kriteria yang digunakan, oleh kerana kami telah pandemik masa telah berlalutan 2 tahun, setiap kes dinilaikan mengikut keadaan setiap kes, is case by case basis, dan sekiranya mereka memerlukan bimbingan untuk mempertingkatkan hasil, KUSKOP juga mempunyai satu kolaborasi dengan InScan, Tekun dan juga AKBK, di mana satu peluang kedua, second opportunity diberikan kepada peniaga, di mana satu program dilakukan dengan memberi taklimat bagaimana mereka boleh memperbaiki keadaan ekonomi ataupun keadaan perniagaan mereka, dan kita adakan bis klinik untuk mengenal pasti apakah sebabnya perniagaan mereka terjejas, adakah ianya sebenarnya dari hasil daripada kesan pandemik ataupun malapetaka, ataupun hasil oleh kerana perkara-perkara lain seperti saingan, kekurangan kewangan untuk membeli bahan tambahan dan sebagainya. Dan setelah membuat satu penilaian, mereka akan dimasukkan dalam kohort, 40 orang dalam satu kohort, supaya mereka boleh diberi bimbingan dan
Selepas itu sebanyak 3,000 diberikan kepada peniaga-peniaga ini supaya mereka boleh menggunakan jumlah itu untuk mengikuti kursus selanjut e-scan ataupun untuk memperbaiki sedikit sebanyak keadaan mereka, dan mereka juga dirujuk kepada tekun sekiranya mereka memerlukan bantuan. So ini adalah satu usaha yang diambil oleh KUSKOP secara bersasar kepada setiap satu peniaga yang sedang menghadapi cabaran akibat daripada apa juga sebabnya. Ini bukan hanya terhad kepada mereka yang terkesan hasil daripada pandemik yang kita telah lalui. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Ya, silakan. Yang berhormat, seketika COVID-19 melanda negara, pihak kementerian melalui tekun telah memperkenalkan skim pembiayaan informal yang bertujuan untuk membantu para usahawan kecil baru dan tidak berdaftar dari RM1,000 hingga RM5,000 kalau tidak silap. Adakah pihak kementerian mempunyai sebarang rancangan untuk mengembalikan skim tersebut untuk kita dapat terus membantu usahawan kecil dan yang terkesan? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya kita telah lalu pandemik, tempoh masa pandemik. Kita hanya menumpu kepada mereka yang telah terjejas akibat daripada pandemik dan mencari jalan bagaimana kita boleh membantu mereka yang terkesan untuk kembali semula dalam arus perniagaan yang telah mereka ada sedia kala sebelum dilanda pandemik. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, melalui program yang saya katakan tadi, sekiranya mereka telah menceburi dalam perniagaan, tekun masih memberi RM3,000 selepas mereka melalui program yang saya katakan tadi dengan kolaborasi bersama InScan dan AKPK. Bagi mereka yang ingin untuk menceburi dalam perniagaan, secara saya percaya persoalan yang berhormat adalah untuk mereka yang ingin menceburi dalam perniagaan baru. Sekiranya itu adalah persoalan, terdapat banyak program-program bukan sahaja di bawah tekun, tetapi banyak program di mana mereka boleh bermanfaat setelah melalui satu program di bawah InScan, kerana kita mahu memastikan mereka sebenar-benarnya mahu terlibat dalam perniagaan dan bukannya semata-mata untuk mendapat pembiayaan ataupun geran sahaja. Terima kasih, Yang Hormat. Saya jemput Yang Hormat Datuk Dr. Haji Azhar bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya, soalan nombor 8, Tuan Speaker. Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Usaha menyebar luas mesej Malaysia Madani merupakan tanggungjawab bersama kementerian atau jabatan atau agensi kerajaan agar dapat difahami dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggungjawab membantu memasarkan mesej dan penerangan konsep Malaysia Madani berteraskan 6 nilai, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan melalui pelbagai platform komunikasi. Pelbagai program yang sedang dan akan dilaksana oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui jabatan serta agensi di bawahnya yang dijalankan dalam pelbagai kaedah seperti secara bersemuka, contohnya Kita Madani, Jalinan Insan Wahana Aspirasi atau JIWA, Hebahan Info on Wheels dan Persembahan Edutainment yang merupakan program turun padang dan libat urus Jabatan Penerangan atau JAPEN bersama komuniti setempat. Selain itu, hebahan melalui media sosial dan digital turut dilaksana melibatkan perkongsian maklumat infografik dan videografik dari pelbagai kementerian dan agensi kerajaan di platform media digital seperti Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok. Sehingga 25 Jun 2023, sebanyak 721 hantaran atau posting merangkumi pelbagai mesej Malaysia Madani disebar luas di semua platform media sosial rasmi Jabatan Penerangan. Manakala penghasilan kandungan kreatif oleh Jabatan Penerangan adalah sebanyak 138 infografik
dan 58 videografik. Hantaran tersebut telah mendapat sebanyak 1.299 juta ataupun 1.3 juta reach dan 439,000 engagement. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS turut menyebarluaskan konsep Malaysia Madani melalui pelbagai program seperti program Bual Bicara dan Kapsul Malaysia Madani oleh RTM yang melibatkan 6 saluran televisyen dan 34 stesen radio termasuk stesen negeri dan daerah serta disampaikan dalam pelbagai bahasa. Manakala Bernama pula menggunakan semua platformnya iaitu Bernama Wires, Bernama TV dan Bernama Radio untuk membuat hebahan meluas kempen penerangan yang dilaksana oleh agensi kerajaan. FINAS juga telah menerbitkan pesanan khidmat awam bertajuk Pengertian Logo Malaysia Madani yang telah ditayangkan di semua platform penyiaran dan platform digital. Sehingga Jun 2023, kementerian ini juga telah menerbitkan sebanyak 19 bahan penerbitan yang telah disebarluas melalui pelbagai platform digital untuk memudahkan capaian masyarakat. Antara bahan penerbitan yang dihasilkan adalah risalah bertajuk Malaysia Madani dan soal jawab Kerajaan Perpaduan, buku kecil bertajuk Membangun Malaysia Madani dan Belanjawan Madani 2023 serta Gang Klik Siri 1 Palang 2023 Kenali Malaysia Madani. Penerapan mesej dan informasi mengenai konsep Malaysia Madani akan terus dilaksanakan secara berterusan supaya seluruh rakyat dapat memahami dan menghayati semangatnya dan seterusnya bersama-sama mengangkat semula martabat negara di persada dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua. Yang Amat Menteri telah menjawab pertanyaan soalan nombor 8 tadi. Terima kasih. Tetapi Yang Amat Menteri, sedarkah bahawa kita ini Madani ini konsep yang sangat murni. Konsep yang di dalamnya ada kasih sayang, ada silaturahmi, ada rukun negara, ada perlembagaan persekutuan yang dirangkumkan dinamakan Madani dalam nilai-nilai yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi oleh kerana itu ianya sangat penting bagi rakyat mengetahui dan memahami konsep Madani ini, bukan setakat hanya cakap dan lepas, tapi ianya mesti dihayati oleh rakyat jelata di bawah sana. Sejauh manakah kementerian di bawah Yang Berhormat Menteri sebetul-betulnya untuk bercakap dengan roh agar rakyat menerima dengan roh. Kalau kita bercakap yakni dengan paut, maka sampai hanya dalam bakul sampah. Jadi maksud saya, sejauh manakah usaha ikhtiar kerajaan ini bagi memahami rakyat jelata situasi sekarang mendepani cabaran bukan setakat biasa-biasa, malahan melengkapi daripada ekonomi dan politik. Jadi Yang Amat Menteri berbeza, biarlah kita satu. Seperti mana ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Yang Amat Menteri, saya harap sejauh manakah usaha ikhtiar yang mencakupi keseluruhan dan rakyat memahami konsep Madani ini. Terima kasih Yang Amat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Berdasarkan kaji selidik yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan antara 28 Januari hingga 5 Februari 2023 yang merangkumi 8,860 responden di seluruh negara, di mana angka yang sekiranya saya dibenarkan untuk nyatakan serba sedikit, ya, lebih kurang 46% adalah lelaki, 53% adalah wanita. Didapati 79.9% tahu bahawa Malaysia Madani telah diperkenal oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini kaji selidik ini dibuat lebih kurang seminggu selepas ia diperkenal, ya, dalam seminggu ke 10 hari. Maka mereka tahu konsep itu telah diperkenal, dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Manakala pada ketika itu, ini lebih kurang 5 bulan yang lalu, 68.1% menyatakan bahawa mereka faham konsep itu. Ini berdasarkan kaji selidik oleh Jabatan Penerangan. Dan yang lebih penting bagi saya, kalau kita lihat hasil kaji selidik ini menunjukkan bahawa
86.9% daripada responden berkata bahawa mereka setuju dengan konsep Malaysia Madani ini. Jadi ini adalah petanda yang positif yang mana di pihak kementerian kita ambil maklum dan berusaha untuk memastikan bahawa ia bukan seperti yang Muhammad Senator sebutkan tadi, sekadar retorik, tapi memang jelas daripada usaha dan ikhtiar kerajaan dari segi ekonomi, menjaga tata susila di kalangan masyarakat, keharmonian, perpaduan, keutuhan masyarakat itu sendiri dan diterjemah lebih daripada semata-mata sebagai slogan ataupun konsep. Jadi alhamdulillah pada waktu ini dari segi hasil ekonomi, pelaburan yang masuk dan sebagainya memang jelas ia mendatangkan hasil yang positif kepada rakyat, insya-Allah. Terima kasih. Tambahan. Ya, silakan. Okay. Sorry. Terima kasih Tan Sri Pertua. Satu soalan nak tuju kepada Menteri bahawa kita ini kerajaan Malaysia Madani dan kerajaan perpaduan. Saya masih ingat kita menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita macam mana kerajaan atau kementerian nak menggalakkan supaya rakyat kita itu sama-sama kibarkan jalur gemilang sempena kita menyambut bulan kemerdekaan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Senator. Walaupun itu bukan sebahagian daripada soalan mengenai Malaysia Madani, tapi memandangkan tema bagi sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini ialah Malaysia Madani. Dan berasaskan konsep Malaysia Madani itu, saya jawab soalan Tan Sri Yang Dipertua. InsyaAllah kita akan melancarkan sambutan Hari Kebangsaan pada 15 Julai bertempat di Tambun, dan dari situ akan ada sejumlah aktiviti serta program dan insyaAllah saya akan usaha untuk pastikan Yang Muhammad Senator sekalian akan turut terlibat dan semestinya sambutan pada tahun ini insya-Allah akan diadakan dengan semangat yang luar biasa. Ia akan diadakan di Putrajaya pada tahun ini untuk mengambil kira beberapa perkara yang berlaku sewaktu ia diadakan di Dataran Merdeka tahun lalu. Tapi walau apapun, saya akan berusaha untuk pastikan Yang Muhammad Senator semua akan dapat bantu dalam menyambut sambutan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Terima kasih. Satu soalan lagi yang dipertua. Penting untuk masyarakat. Ya, semua penting Yang Muhammad, tapi dah dua dah. Saya menyebut Yang Muhammad Datuk Ahmad bin Datuk Sri Haji Ibrahim. Terima kasih Tan Sri Ayahanda Yang Dipertua. Kedua-dua menteri dan timbalan menteri dulu dekat di mata, jauh di hati. Sekarang dekat di hati, jauh di mata. Salam Malaysia Madani. Tadi Datuk ada menyebut rakan saya lupa menyebut bahawa segulai sejalai adalah satu tema yang diadap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ketika pelancaran di Kuching baru-baru ini, bulan lepas. Segulai sejalai. Jadi maknanya segulai sejalai itu, maaf Tan Sri, saya ingin mencerah, adalah kita berjalan sama, bekerja sama. Ya, jadi itu satunya patut diguna-gunakan. Ya. Maaf, soalan saya nombor 9. Terima kasih, Tan Sri. Panjang mukadimah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa membuat unjuran keperluan pengetua dan guru besar serta mengenal pasti pegawai yang berkelayakan bagi mengikuti program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan atau MPQEL ke arah menyediakan kumpulan bakat talent pool dengan izin yang mencukupi bagi pengisian pemimpin sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga Jun 2023 terdapat 18 kekosongan bagi jawatan pengetua di negeri Sarawak.
Daripada jumlah tersebut, 9 kekosongan akan diisi oleh calon pemangkuan yang telah diangkat bagi pertimbangan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. Baki 9 kekosongan lagi akan diisi oleh graduan MPQEL yang bersesuaian dalam masa yang terdekat. Kekosongan jawatan guru besar di negeri Sarawak pula adalah sebanyak 114. Guru besar bermaksud untuk sekolah rendah. Daripada jumlah tersebut, 24 orang calon telah dikenal pasti oleh JPN Sarawak untuk dilantik sebagai guru besar. Baki 90 kekosongan lagi akan diisi oleh graduan MPQEL yang bersesuaian. Pengisian calon yang sesuai dan tepat diambil kira berdasarkan faktor sampingan yang lain seperti kedudukan geografi sekolah serta bakat dan potensi calon yang bakal ditempatkan di sekolah dalam beberapa daerah yang mempunyai kekosongan yang kritikal. Untuk maklumat ahli yang berhormat, JPN Sarawak juga telah mengambil inisiatif dengan mencadangkan calon dari daerah yang berdekatan bagi mengisi kekosongan di daerah yang tiada calon lulusan MPQEL. Selain itu, JPN Sarawak juga telah mengadakan taklimat serta mempromosi MPQEL bagi menarik minat guru-guru penolong kanan terutamanya dari daerah tersebut untuk mengikuti kursus MPQEL untuk bersedia menjadi guru besar. Sekian, terima kasih. Tan Sri, soalan tambahan. Saya difahamkan banyak cikgu-cikgu dari Semenanjung yang kurang ingin berkhidmat di Sarawak dan Sabah. Sampai manakah kementerian taraf absorption dengan izin anak-anak Malaysia Timur yang ingin bertugas di negeri dan wilayah asal mereka, dan berapa banyak new intake to fill in dengan izin the missing gap atau shortage? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan sentiasa memberi perhatian terhadap pengisian guru di sekolah KPM seluruh negara, terutama bagi option mata pelajaran yang kritikal. KPM menerusi pengumuman yang dibuat semasa sambutan Hari Guru 2023 telah menyatakan komitmen untuk terus memperkasa kaedah yang lebih strategik dalam urusan pengambilan guru baharu. Ini termasuklah mempertingkatkan sinergi dan kerjasama strategik dengan pihak berkuasa melantik Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan atau SPP serta agensi pusat yang berkaitan termasuk Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Kewangan. Beberapa kaedah dan pendekatan strategik telah dipersetujui dan akan dilaksanakan termasuk perluasan kluster mata pelajaran bagi membolehkan lebih ramai calon berpotensi dilantik sebagai guru. KPM komited untuk terus memastikan keperluan guru di seluruh negara dipenuhi bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Apakah tindakan yang diambil sekiranya? Sorry. Boleh. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya, soalan tambahan. Apakah tindakan kementerian sekiranya guru atau guru besar menolak tawaran yang diberikan untuk menetap di Sabah atau Sarawak? Terima kasih. Tindakan yang diambil sekiranya guru yang ditawarkan ke Sabah dan Sarawak tidak menerima tawaran tersebut. Apakah tindakan kementerian? Terima kasih. Bagi kita, semasa selepas seseorang murid atau pelajar menghabiskan PISPM iaitu sudah graduate di IPGM, untuk penempatan semua guru-guru yang ditempatkan di mana-mana mereka mesti menuruti penempatan yang sudah ditempatkan, yang diputuskan oleh KPM. Mereka mesti membuat penempatan. Mereka hanya boleh memohon untuk pulang mungkin ke tempat sendiri selepas 3 tahun mengajar. Jadi tindakan kita mungkin akan ambil dari segi kaunseling, mungkin akan memberitahu kepentingan mereka untuk pergi terutamanya ke negeri di Sabah dan Sarawak. Yang itu. Terima kasih. Kita akan cuba sedaya upaya untuk mengconvince atau meyakinkan mereka untuk pergi ke tempat. Tapi memang ada
ada guru-guru yang tidak mahu ditempatkan, tapi ini kita kena lihat kes demi kes, mungkin dari segi kesihatan ada apa-apa. Terima kasih. Satu lagi yang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Abun Sui Anjit. Terima kasih Yang di-Pertua. Ikan semah gemar dimakan, dimasak sebagai ikan pansuh. Izinkan saya kemukakan soalan saya nombor 10. Okey. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2022, jumlah kawasan penanaman padi di Sarawak adalah dianggarkan berjumlah 78,000 hektar. Jumlah tersebut meliputi 42,000 hektar kawasan padi sawah dan 36,000 hektar kawasan padi bukit. Anggaran pengeluaran beras adalah berjumlah 85,000 tan metrik yang hanya dapat memenuhi kira-kira 34% daripada keperluan beras Sarawak. Oleh itu, Kerajaan Negeri Sarawak telah menetapkan sasaran untuk mencapai 60% kadar sara diri SSR beras menjelang tahun 2030. Dan antara perancangan kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran hasil beras di negeri Sarawak ialah: pertama, membangunkan kawasan baru. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha untuk memperluaskan industri penanaman padi di Sarawak, terutamanya di kawasan tanah terbiar. Walau bagaimanapun, kajian terperinci dan menyeluruh perlu dijalankan terlebih dahulu bagi memastikan kawasan yang dicadangkan sesuai untuk penanaman padi dan tersedia untuk dibangunkan. Yang kedua, melaksanakan program Smart SPB, Smart Sawah Berskala Besar. Program ini telah diperkenalkan pada Februari 2021 yang merupakan salah satu bentuk kerjasama strategik awam dan swasta bertujuan meningkatkan hasil pengeluaran seterusnya mengurangkan kebergantungan terhadap import beras dari luar negara. Program ini juga dilaksanakan di negeri Sarawak seluas hampir 35 hektar, melibatkan 175 bersawah sebagai salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan hasil pengeluaran beras di negeri tersebut. Hasil padi dan pendapatan bersawah akan dapat ditingkatkan melalui pengurusan tanaman yang sistematik. Ketiga, menggalakkan kemasukan benih atau variety benih padi daripada semenanjung Malaysia seperti benih padi MR297. Pada masa ini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dengan kerjasama Jabatan Pertanian Sarawak sedang berusaha untuk membawa masuk benih MR297 dari semenanjung Malaysia untuk ditanam oleh bersawah tempatan. Sekiranya ia berjaya dilakukan, benih ini dapat mendatangkan hasil yang lebih tinggi, iaitu 5 tan metrik per hektar berbanding penggunaan benih padi yang digunakan oleh para bersawah pada masa ini yang hanya sekitar 3,5 tan metrik per hektar. Sekiranya inisiatif ini berjaya dilaksanakan, akan menyumbang kepada peningkatan SSR beras di Sarawak sekaligus mengurangkan kebergantungan import beras daripada negara luar. Selain itu, Sarawak memiliki berbagai jenis variety padi tempatan yang berkualiti tinggi seperti padi Baryong, Bajong dan Biris yang juga berpotensi untuk dibangunkan sebagai specialty rice dengan harga pasaran yang lebih lumayan. Difahamkan Kerajaan Sarawak sedang giat mempromosikan penanaman dan pengeluaran specialty rice ini yang berbeza dari segi bentuk, aroma, warna, tekstur dan kualiti pemakanan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan saya. Memandangkan pertanian merupakan sumber utama ekonomi rakyat di pedalaman Sarawak, apakah program-program yang dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran mereka, terutamanya petani-petani padi huma di pedalaman? Terima kasih. Okey, untuk menjawab soalan yang berhormat, yang padi-padi yang diusahakan di pedalaman, kalau kita lihat, kalau di Sarawak dia lebih kepada padi huma atau padi bukit. Antara usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian dan juga DOS Sarawak dalam meningkatkan hasil beras specialty adalah seperti berikut: meneruskan bantuan input pertanian, menerusi skim baja padi kerajaan persekutuan SBPKP dan skim insentif pengeluaran padi SIPP,
menggalakkan amalan pertanian baik menerusi pensijulan MyGap dan MyOrganic. Setakat ini, seramai 90 pesawat di kawasan Long Semato telah mendapat sijil MyGap, manakala satu permohonan pesawat di Bakelalaan mendapat pensijulan MyOrganic. Ketiga, menggalakkan penggunaan mekanisasi dalam penanaman padi bagi kawasan yang bersesuaian. Yang keempat, membaik pulih dan menaik taraf infrastruktur pengairan dan saluran. Yang kelima, meneruskan aktiviti kajian dan penyelidikan berkaitan beras spesialiti Sarawak. Dan keenam, meneruskan aktiviti pengembangan dan khidmat nasihat di lapangan. Tambahan? Satu soalan Tan Sri, tambahan. Tan Sri. Boleh? Sila Yang Amat. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Kita difahamkan harga beras putih import 10 kilo akan naik RM1 hingga RM2 pada bulan hadapan. Jadi soalan saya, apakah strategi kerajaan untuk menangani kenaikan tersebut? Sedangkan ringgit kita masih lagi jatuh ke tahap RM4.68 per $1. Terima kasih. Ya, yang kononnya yang isu yang akan naik harga pada bulan depan ni, dia bukan satu berita yang rasmi. Dia cuma diutarakan oleh pengarah urusan pasar besar, pasar raya besar Maidin. Dan kerajaan sedang melalui KPKM, antara langkah-langkah intervensi KPKM dalam memastikan harga dan bekalan-bekalan beras putih tempatan stabil dan terjamin adalah melalui menetapkan harga kawalan maksima beras putih tempatan di peringkat kilang dan borong, dan juga mesyuarat penyelarasan bersama Bernas diadakan 2 minggu sekali bagi pemantauan bekalan beras import dan tempatan di pasaran. Yang ketiga, mengawal permit pintahan padi ke luar negeri bagi mengawal persaingan harga padi. Dan keempat, pemantauan berterusan di peringkat runcit dan borong dan laporan mingguan oleh Kawal Selia Padi dan Beras seluruh negara berkaitan bekalan beras tempatan di pasaran. Dan saya nak untuk emphasize, untuk menitik beratkan di sini, yang cuma berlakunya kalau kononnya ada kenaikan harga adalah kenaikan harga untuk padi import, untuk beras import dan bukan beras tempatan. Dan beras tempatan masih merupakan 75% bekalan untuk penggunaan dalam domestik ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat. Sekian saja sesi soal jawab lisan pada pagi ini. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul penerangan daripada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di bawah Peraturan Mesyuarat 13.1I berkenaan pembinaan stesen minyak tanpa subsidi di bandar-bandar sempadan negara. Sila Yang Hormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Bertuah, tahniah dari saya di atas pelantikan sebagai Speaker Dewan Negara, dan satu yang saya rasa pencapaian pribadi yang harus kita turut bangga di atas usaha Tan Sri yang kita kenal berjuang begitu lama untuk reformasi Parlimen. Tahniah Tan Sri. Terima kasih Yang Hormat. Tuan Dan Bertuah, terima kasih ucapkan atas keizinan dan peluang untuk saya memberikan sedikit penerangan tentang aktiviti ekonomi sempadan yang diusahakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, di mana inisiatif ekonomi sempadan ini dan pembinaan stesen minyak tanpa subsidi, stesen minyak komersial, dan sekaligus menjadi serampang dua mata untuk mengurangkan ketirisan dan penyelewengan aktiviti penyeludupan. Tuan Yang Bertuah, juga saya mengucapkan tahniah kepada rakan baik saya sebagai timbalan speaker. Lain tempat kita berladang, lain tempat menuai hasil. Kita berjumpa di sini. Tahniah, dan saya rasa cukup gembira. Saya dan pihak pengurusan KPDN telah turun padang melihat sendiri bagaimana isu ketirisan ini memang berlaku di kawasan sempadan.
acap kali saya menyatakan saya tidak mahu menjadi menteri yang munafik, berbohong. Bila kita turun padang, realiti yang berlaku di kawasan sepadan kita itu dengan izin is real. Dan bukan mudah untuk mengawal sepadan, itu baru dari Perlis hingga ke pantai timur Sungai Golok. Belum lagi kita menyaksikan bagaimana di sepanjang sepadan Sarawak hingga ke Sabah dengan Kalimantan itu. Dan kita kena bersedia khususnya apabila Nusantara dibangunkan dan Indonesia berlari pantas untuk menyuburkan ekonomi mereka dan kita di Sabah dan Sarawak tidak boleh ketinggalan. Maka KBDN mengambil satu tanggungjawab penuh usaha untuk bagaimana kawasan sepadan ini kita komersialkan dan situasi menang-menang, win-win ini harus kita dapat supaya barangan tempatan boleh dibeli tanpa subsidi dan ini akan memberikan pulangan yang besar kepada negara dan aktiviti penyeludupan itu dapat kita minimumkan pada masa ini. Dengan kita melihat bagaimana kawasan Pekan Golok di Naratiwat sebagai contoh, dengan sungai yang hanya beberapa depa itu, dan kita menyaksikan kita boleh lambai-lambai tangan dengan pihak di sana. Pada bila-bila masa, hasil daripada mereka masuk dalam negara kita tanpa cukai dan barang-barang bersubsidi dari negara kita dinikmati oleh mereka kerana ada demand, Tan Sri yang betul, kerana ada permintaan. Contohnya minyak masak, mereka lebih yakin bukan sekadar lagi segi pricing dengan izin, tetapi lagi segi keyakinan halal produk yang kita sumbangkan itu ada demand yang tinggi daripada negara sempadan. Apa yang saya lihat boleh diibaratkan, kadang-kadang kita harus pergi lebih jauh, lebih memikirkan tentang our way forward dengan izin. Bagaimana kawasan sepadan ini kita bangunkan, kita komersialkan dan kita boleh menjadikannya sebagai hub. Bagaimana barang-barang tempatan kita yang bersubsidi ini dijual dengan harga yang ditetapkan dan kedua-dua negara dapat menikmati dan kita menyumbang dalam aspek komuniti Muslim sebagai contoh di selatan Thailand itu mereka dapat barangan yang halal yang mereka yakin dan kita juga mendapat keuntungan perniagaan hasil daripada usaha yang sedang kita bangunkan ini. Kita harus menerima hakikat bahawa barang-barang yang ditetapkan harga kawalan oleh kerajaan lebih murah. Ini problemnya ataupun bukan problem lah, cabaran yang harus kita tanggapi dengan cermat. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, RON95 di Singapura 1 liter RM9.16. Contohnya, diesel RM7.88. Indonesia RM3.92 dan diesel RM4.11. Dan yang berlaku di Perlis sebagai contoh, apabila kita membuka 2 stesen minyak di Wang Kerlian dan juga di Padang Besar, kita mendapati harga yang kita jual RM3.05, harga di Thailand masih lagi RM5.56. Dan diesel kita jual tanpa subsidi RM3.15 dan di Thailand masih lagi RM4.55. Oleh itu langkah kecil yang dimulakan oleh KPDN ini harus kita teruskan. Saya menjadi begitu optimis dan yakin sekiranya lebih banyak kawasan-kawasan sepadan dan kita telah menerokai di sepanjang sepadan Perak. Bila saya membuat lawatan ke Kelantan, kita telah kenal pasti beberapa tempat di Tumpat dan Rantau Panjang dan latar di Johor Bahru. Datuk Yang di-Pertua, baru-baru ini berlaku viral salah buah stesen minyak di Iskandar Puteri. Masih ada cubaan
untuk warga Singapura ini untuk mereka membeli minyak kita kerana jauh bezanya dengan tanpa subsidi pun masih lagi murah. Oleh itu polisi-polisi sedia ada seperti 25 km radius itu kita kaji semula. Kita tak boleh rigid dan kita harus melihat potensi itu. Dan insya-Allah di kawasan tambak kita ini kalau ada kawasan-kawasan dan kalau ada pengusaha yang berminat untuk mereka membuka stesen ini sangat kita ala-alukan dan kita akan bantu, kita akan facilitate supaya hasil negara kita ini dapat kita kawal, kita komersialkan dan kedua-dua buah negara mendapat manfaat. Jadi kolaborasi kita dengan untuk mengawal ini seharusnya KPDN tidak boleh bertindak bersendirian. We cannot work in silos. Walaupun kita ada pasukan penguatkuasaan yang kita memberikan mereka tabik hormat setiap hari, mereka diancam nyawa mereka di kawasan sepadan bukan mudah. Senjata api pun yang ada tak sampai 300 pucuk, kena kongsi-kongsi. Kita minta tambahan perjawatan, kita faham negara kita masih bergelut untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi dengan strength yang ada. Tidak bermakna kita tidak boleh bertindak pantas dan cemerlang. Jadi kita optimalkan strength ini dan kita sentiasa membantu, tetapi kolaborasi dengan Angkatan Tentera, ATM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Maritim Malaysia, LKIM, LHDN, kemudian National Anti-Financial Crime Center, NFCC, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM, Jabatan Perhutanan, JPSM, Jabatan Laut, JLM dan Jabatan Perikanan Malaysia, DOF. Harus juga saya dan kementerian memberikan mereka pengiktirafan di atas kolaborasi ini dan tanpa bantuan mereka tidak mungkin kita dapat mengawal ataupun dapat untuk kita menjadikan aktiviti mencegah penyelundupan ini suatu kejayaan yang boleh kita tempa bersama. Betul-betul, kita pun baca sikit-sikit lah. Rupanya smuggler ni one of the oldest profession in this world. Menjadi penyeludup itu profession sebenarnya. Macam doktor, macam cikgu. Jadi kita harus berdepan dengan mereka secara profesional, cekap dan bijak. Dan mereka tetap ada, tetapi kita sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita harus untuk terus memastikan kita dapat mengawal aktiviti yang tidak bertanggungjawab ini. Bagi tempoh 6 bulan, 1 Mac 2023 sehingga 31 Ogos 2023, dengan tujuan menangani isu keterisan aktiviti penyelewengan produk petroleum bersubsidi, sebanyak 7,013 pemeriksaan telah dijalankan dan sebanyak 220 kes telah dihasilkan melibatkan nilai rampasan diesel yang berjumlah RM6,823,508. Kita akan berterusan meneruskan penguatkuasaan, tetapi KPDN mempunyai cadangan-cadangan yang lebih bersifat progresif kepada kerajaan. Maknanya kita tidak diam, kita tidak kaku apabila berdepan dengan isu ini, maka melalui ops tiris dan banyak lagi ops terjah dan ops intai yang telah kita lakukan, kita telah dapat menahan beberapa individu ataupun kumpulan yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan aktiviti ini. KPDN melihat ini sebagai satu peluang untuk kita mengurangkan beban fizikal kerajaan dan meningkatkan pendapatan. Maka dengan itu, melalui nota Jemaah Menteri pada 18 Januari 2023 untuk kita memulakan projek rintis. Pada projek ini kita maklumkan kepada Kabinet dan Kabinet telah menuluskan, maka hasilnya kita dapat untuk membina dengan pantas 2 stesen minyak di Padang Besar dan juga di Wang Kerlian.
Saya sendiri telah merasmikan salah satu daripada stesen itu di Wang Kerlian, dan ada dua syarikat sekarang ini, iaitu syarikat Double Endorse Sdn Bhd dan juga di Padang Besar, dan juga Repsilia YNWN Development Sdn Bhd di Wang Kerlian. Kedua-duanya kita bina di negeri Perlis. Dan sebelum ini kita telah melihat saja kadang-kadang van-van setiap pagi ataupun truk ataupun trailer-trailer yang kadang-kadang memang sengaja beratur di kawasan sepadan negara kita, dan mereka secara profesional menggunakan pelbagai taktik untuk mengisi minyak subsidi kita. Tapi dengan adanya setakat bulan Jun ini, alhamdulillah kita dapat memberikan penjimatan. Maknanya kos kita dah kira secara rambang, kita kerajaan menjimat hampir 5.7 juta daripada hasil itu kalau tidak adanya dua stesen ini. Walaupun masih kecil jumlah itu, tapi inilah usaha kita supaya kita dapat untuk meminimalkan aktiviti itu, kerana masih ada pasaran, kerana harga minyak diesel atau RON 95 itu masih murah jika dibandingkan di negara mereka. Dalam rekod jualan menunjukkan ini peningkatan jualan pada Februari dan Mac, iaitu peningkatan jualan diesel sebanyak 14.75% dan 43.27% bagi penjualan petrol RON 95. Pada masa yang sama, data penjualan RON 95 dan diesel di stesen-stesen minyak bersubsidi di Perlis menunjukkan penurunan sebanyak 10.4% dan penjualan diesel, manakala penurunan sebanyak 15.7% bagi penjualan RON 95. Terdapat pengurangan sebanyak 25.49% daripada jumlah kenderaan asing di pintu sepadan CIQ Padang Besar dan juga di Wang Kerlian. Ini menunjukkan keberkesanan pelaksanaan projek ini, yang mana subsidi diesel dan petrol 95 ini, RON 95 ini dinikmati oleh rakyat Malaysia sendiri, dan kerajaan tersebut tadi dapat menyelamatkan 5.75 juta di sepanjang bulan Februari dan bulan Mac. Saya rasa Datuk Pertua, kita akan membina, kita akan menubuhkan insya-Allah dengan restu ataupun dengan izin kabinet supaya 4 kementerian paling tidak, KPDN, MOF, Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian MITI, kita akan menubuhkan satu jawatankuasa khas bagaimana dalam perancangan jangka pendek dan jangka panjang seluruh aktiviti komersial di kawasan sepadan di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak ini dapat kita wujudkan dalam satu jawatankuasa yang merancang dan memukakan pelan komprehensif untuk kita mendepani isu ini. Saya lebih melihat potensi di Sabah dan Sarawak. Nusantara yang dibina itu harus cepat kita tangani. Baru-baru ini dengan izin, dengan mungkin pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada permintaan dari Brunei Darussalam yang membeli gas kita, LPG kita tanpa subsidi. Dan saya pergi pada hari Jumaat yang lalu dan alhamdulillah 150 metrik tan telah kita hantar dalam misi rahmah sempadan, ekonomi sepadan, dan ini membuktikan bahawa bukan hanya LPG, saya nampak dengan Indonesia dan Brunei ini lebih banyak lagi aktiviti komersial yang dapat kita tingkatkan, dan ini sudah barang pasti akan memberikan pulangan yang berbaloi kepada rakyat dan negara kita. Jadi saya harap penubuhan jawatankuasa yang akan saya bawa kepada kabinet ini yang terdiri daripada 4 kementerian, KPDN, MOF, MITI dan juga ekonomi akan dapat untuk merancang satu program ekonomi sepadan yang lebih komprehensif, holistik dan pendekatan whole nation approach akan dapat kita kemukakan demi untuk kita menyelamatkan wang kerajaan yang kita subsidikan kepada rakyat, dan dalam masa yang sama kita dapat mewujudkan satu lagi benchmark atau mercu tanda perniagaan di kawasan sepadan. Terima kasih
Datuk Pertua di atas penerangan menteri ini. Terima kasih. Boleh tanya soalan, Datuk Seri? Ini kenyataan menteri. Kenyataan, tak dibahaskan. Bukan nak bahas, nak tanya soalan boleh? Tak. Boleh satu dua. Boleh menteri. Boleh lah. Kalau boleh menteri bagi laluan. Minta penjelasan tu. Minta penjelasan. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya mudah saja, Menteri. Kenapa harga RON 95 dengan diesel ni dia berbeza? Maksudnya diesel RM2.15 dan RON 95 ni RM2.05. Sedangkan kita tahu penggunaan diesel ni digunakan oleh kenderaan pengangkutan yang membawa barang-barang makanan sebagai contoh, dan ini mungkin menyebabkan salah satu faktor menyebabkan harga barang makanan itu naik. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Boleh kumpul soalan? Menteri pun setuju. Terima kasih. Menteri rakan daripada mana? Nak minta laluan. Terima kasih Menteri Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Suatu usaha yang baik. Cuma saya nak minta penjelasan sedikit. Kita nak mengelakkan ketirisan subsidi ini melalui penyeludupan ataupun penggunaan oleh bukan warga negara. Jadi mereka masuk ke dalam negara kita, pergi ke stesen yang kita tetapkan, mereka akan bayar harga petrol dan diesel tanpa subsidi. Tetapi masih lagi murah berbanding dengan negeri asal mereka. Jadi isunya, kalau mereka datang beramai-ramai untuk membeli dan masuk balik ke negara mereka, mereka boleh beroleh keuntungan. Jadi adakah motif kita ni untuk kita membuat perniagaan harga tanpa subsidi supaya kerajaan ataupun kita dapat perolehan keuntungan yang lebih berbanding dengan untuk warga negara kita? Kalau itu yang nak kita capai, iaitu keuntungan, menyelamatkan ataupun meningkatkan pendapatan kita, saya rasa itu mudah sangat. Kita ni net exporter dengan izin. Betul ya? Soalan. Jadi soalannya, apakah itu motifnya? Motifnya ialah untuk menjual bahan subsidi dengan harga betul dia, supaya kita dapat menyelamatkan subsidi, ataupun betul-betul untuk mengelakkan penyeludupan. Artinya orang tak payah seluduk, datang beli secara sah, balik ke negara mereka. Adakah itu? Ataupun untuk meningkatkan kawasan tempat yang kita buat beberapa tempat ini, aktiviti perniagaan orang luar masuk akan meningkat dengan lebih hebat. Bukan perniagaan minyak saja, tapi seluruh aktiviti perniagaan. Terima kasih. Baik, kepada anda yang baru sahaja menyaksikan kami, sebentar tadi berlangsungnya penerangan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Sailuddin Ayub berkenaan dengan pembinaan stesen minyak tanpa subsidi di bandar-bandar sempadan negeri. Dan juga sebelum ini 10 soalan sudah pun dijawab di dalam pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, di mana kalau kita lihat soalan pertama diajukan oleh Senator Tuan Amir bin Muhammad Ghazali dan dijawab oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia yang berhormat Mustafa Sakmud, di mana beliau mengatakan bahawa skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR telah menyediakan perlindungan kepada golongan suri rumah berumur 55 tahun dan juga merupakan penghormatan dan pengiktirafan kepada golongan suri rumah ini, ataupun juga dikenali sebagai care ekonomi pembangunan dan pembangunan institusi kekeluargaan. Dan antara mekanisme yang digunakan bagi memastikan agar skim ini berjalan dengan baik adalah dengan mengadakan promosi kesedaran dan advokasi di 54 buah pejabat berkeso di seluruh negara. Dan selain itu juga beliau turut mengadakan penyiaran melalui media massa dan juga pelancaran di peringkat kebangsaan skim tersebut pada 8 Februari lalu, 8 Februari 2022, dan seterusnya pelancaran di peringkat negeri-negeri. Dan selain itu juga mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai agensi untuk memohon sumbangan pinjaman caruman skim dan golongan asnaf dari agensi kerajaan dan juga bukan kerajaan. Selain itu juga mengadakan program serantau pemimpin bersama masyarakat. Dan soalan tambahan yang diajukan oleh Senator Tuan Amir, di mana beliau bertanyakan adakah Perkeso boleh mengkaji semula pembayaran awal selama 12 bulan kepada mereka yang tergolong di bawah golongan berpendapatan rendah, uzur atau menjaga golongan kurang upaya, di mana beliau menjawab bagi golongan tersebut terutamanya yang berdaftar di bawah sistem e-kasih dibayar secara automatik oleh
pihak kerajaan. Dan pihak kerajaan turut menyediakan peruntukan 20 juta ringgit bagi golongan yang berdaftar di bawah sistem ini. Baik saudara, selain di TV1 juga di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda di App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Dan anda boleh saksikan kami selepas ini di saluran berita RTM. Baik, kita kembali semula ke Dewan Negara. Saya faham masalah penyeludupan di kawasan sempadan ini memang